Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, surat atau warkah permohonan maaf Sanusi kali kedua sampai kepada makluman Sultan Selangor. Sultan Selangor disembah maklum dengan permohonan maaf Sanusi. Saudara, apakah reaksi daripada Sultan Selangor? Itu yang kita nanti-nantikan. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, telah disembah maklum dengan surat permohonan maaf daripada Ketua Menteri Kedah Muhammad Sanusi Madnor. Perkara itu diumumkan oleh pejabat Diraja Selangor di media sosialnya pagi ini, hampir 24 jam selepas Sanusi mengumumkan perkara itu petang semalam. Kenyataan ringkas itu bagaimanapun tidak mengulas lanjut, tetapi cuma memaklumkan kembali berkaitan warkah Sanusi kepada Sultan. Warkah rasmi daripada Sanusi yang dihantar kepada istana semalam juga dikongsi. Sanusi semalam memohon maaf kepada Sultan Syarafuddin Idris Shah, berkata, seseorang Sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan itu dibuatnya semasa kempen pilihan raya negeri PRN pada 11 Julai 2023 di Gombak, Selangor. Sanusi berkata, dia kesal dengan kesan negatif yang timbul daripada kenyataan itu dan tidak berniat untuk mempersenda Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin yang amat dihormati dan disanjunginya. Kenyataan itu membuatkan dia diheret ke mahkamah susulan pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948. Pelbagai reaksi dan juga pendapat netizen berkait isu ini. Kawak kata tula, mulut celupar, sangat, atau celupar memang membawa kesan buruk kepada diri sendiri. Selepas 1 tahun baru minta ampun, kata Kawak. Orang ego camni harus dihukum oleh mahkamah dan disumbat dalam penjara. Kalau tidak ada lagi orang besar dalam PAS bermaharajalela, ambil kesempatan main isu 3R, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang merujuk supaya permohonan maaf Sanusi itu lain cerita, pendakwaan lain cerita. Untuk menjadi pengajaran kepada semua orang, termasuk kerajaan dan pembangkang, termasuk rakyat dan bukan pemimpin politik, berhati-hatilah apabila bercakap atau mengeluarkan kenyataan dalam kempen supaya tidak menyinggung tentang isu 3R. Greenpeace kata, kalau tak salah, mengapa perlu mohon ampun dan maaf? You should fight to the end, kata Greenpeace. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Greenpeace. Dia kata, kalau betul, kenapa tak fight terus? Tapi kalau tak salah, mengapa perlu mohon ampun pula? Mungkin Sanusi dah mula menghidu, beliau mungkin bakal kalah. Mr. Sakau kata, harapan kes diteruskan hingga ke mahkamah, peringatan buat yang lain juga. Red Parrot kata, keadilan ialah yang salah tetap salah dan perlu dihukum, dan yang benar tetap benar dan perlu dibebaskan daripada pertuduhan. Maaf mungkin boleh maaf, tapi mahkamah tidak akan buat keputusan berdasarkan si pesalah sudah minta maaf atau belum. Permohonan maaf ini mungkin boleh membantu mahkamah dalam membuat keputusan, kerana ianya bersamaan dengan si Polan ini telah mengakui kesalahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Jabatan Perdana Menteri PMO nafi Anwar arah SPRM siasat anak Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin. Baru-baru ini SPRM telah mengesahkan bahawa anak-anak Dr. Mahathir sudah pun mengisytiharkan harta. Maka di sinilah kita akan lihat sejauh mana kekayaan sebenar anak-anak dan keluarga Mahathir. Daim pula
Belum lagi kita tahu sejauh mana perkembangan tentang kes pengisytiharan harta Daim Zainuddin. Namun, SPRM juga menegaskan badan itu bebas dan mempunyai kuasa untuk menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapat kebenaran daripada sesiapa. Inilah yang kita mahu. SPRM bergerak tanpa pengaruh sesiapa pun. Kerana SPRM ialah satu badan suruhan jaya yang terus bertakhta di bawah naungan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Ianya bukan dalam kendalian sesiapa termasuk Perdana Menteri. Jadi bagus kalau SPRM ini mempunyai kuasa seperti yang dinyatakan ini, menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapatkan kebenaran. Buat apa lagi nak minta kebenaran kalau memang ada laporan, kalau memang ada bukti. Laporan itu tak perlu untuk orang-orang tertentu, dan laporan atau siasatan perlu dibuat tanpa mengikut telunjuk atau dituding-tuding oleh orang. Pejabat Perdana Menteri PMO menafikan dakwaan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat Dr. Mahathir Mohamad, anak-anaknya dan rakan rapatnya Daim Zainuddin. Menurut Bloomberg, PMO juga menafikan mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki supaya tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politik Anwar Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak. PMO menegaskan bahawa Perdana Menteri tidak pernah mengeluarkan arahan atau campur tangan dalam siasatan yang dijalankan SPRM. SPRM beroperasi sebagai badan bebas dan bertindak berdasarkan aduan yang diterima, kata menurut Bloomberg yang memetik PMO sebagai berkata. Memetik sumber Bloomberg sebelum ini melaporkan bahawa Azam memberitahu pegawai SPRM bahawa arahan untuk menyiasat Mahathir dan anak-anaknya serta Daim yang merupakan bekas Menteri Kewangan datang daripada Anwar sendiri. Dua anak Mahathir, Mirzan dan Mokhzani sebelum ini menafikan mereka menjadi subjek siasatan SPRM dan menyatakan bahawa mereka hanya diminta mengisytiharkan aset sebagai anak kepada individu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Mereka juga menyatakan bahawa mereka difahamkan bahawa pengisytiharan aset yang telah dibuat adalah untuk menentukan sama ada bahawa mereka menyalahgunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk memperkayakan mereka. Daim awal tahun ini meminta dibicarakan atas pertuduhan di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 kerana gagal mematuhi syarat notis pengisytiharan aset yang dikeluarkan oleh SPRM. Beliau didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur serta 6 hartanah. Daim juga dituduh gagal mengisytiharkan pemilikan akaun Amanah Saham Nasional Berhad dan Amanah Saham Nasional serta 7 kenderaan mewah. Istrinya, Naimah Khalid, turut didakwa di bawah peruntukan yang sama kerana gagal mengisytiharkan pemilikan beberapa syarikat, beberapa bidang tanah dan 2 kenderaan. SPRM juga menafikan dakwaan dalam laporan Bloomberg itu dengan menyatakan bahawa SPRM beroperasi secara bebas dan mempunyai kuasa untuk menyiasat dakwaan rasuah tanpa perlu mendapatkan kebenaran daripada sesiapa termasuk Perdana Menteri. SPRM dengan tegas menolak dakwaan mengenai sebarang arahan daripada Perdana Menteri untuk mempengaruhi atau menghalang siasatan tertentu, kata laporan itu dipetik daripada FNT. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini tular di media sosial satu video seorang kanak-kanak didera, dipukul dan
dihimpit dadanya dengan lutut. Itu dilakukan oleh ahli GISBH. Ketika video itu tular, netizen seakan-akan marah yang bukan calang-calang. Rakyat Malaysia marah dan menuntut supaya keadilan dapat ditegakkan untuk anak itu, kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak tidak bermaya itu hanya menerima deraan, dirotan, dipukul, dan lebih teruk lagi, dihimpit dadanya dengan menggunakan lutut. Hari ini, semua netizen rakyat Malaysia gembira apabila keadilan telah pun diberikan kepada kanak-kanak tersebut, apabila ahli GISHB yang melakukan tindakan mendera itu telah pun dipenjara 10 tahun kerana mencederakan kanak-kanak tersebut. Ramai netizen yang marah, kata mereka, kenapa hanya kanak-kanak yang dia sanggup dera? Kenapa dia tidak berhadapan dengan orang yang sebaya dengan dia? Nak tengok, kata mereka, sejauh mana hebatnya dan heronya, gagah dan jaguhnya lelaki itu. Tapi bersyukurlah, kata netizen, akhirnya beliau menerima hukuman, menerima balasan setimpal dengan perbuatan dera aniaya tersebut dengan hukuman 10 tahun penjara. Seorang anggota Global Ikhwan Services Holding Berhad dihukum penjara 10 tahun selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak berumur 10 hingga 12 tahun. Barul Rahim Hisham, 23 tahun, dituduh di bawah Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Kanak-Kanak 2001 di hadapan Hakim Mahkamah Session Klang Noridah Adam. Dalam 3 daripada 4 pertuduhan, Barul Rahim mengaku melakukan kecederaan fizikal dengan merotan anak-anak jagaannya. Dia juga mengaku bersalah untuk pertuduhan keempat, mendatangkan kecederaan dengan menekan dada seorang budak dengan lututnya. Kesalahan itu berlaku di sebuah sekolah agama kelolaan GISB di Bukit Raja Klang dan sebuah rumah amal. Saudara-saudara sekalian, ini betul-betul menggemparkan semua orang dan juga sebenarnya memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia apabila akhirnya pendera yang membuatkan ramai rakyat Malaysia marah akhirnya menerima balasan yang setimpal dengan dipenjara 10 tahun kerana mengaku mencederakan kanak-kanak dan mengaku juga menekan dada kanak-kanak itu dengan lutut. Wah, ini bukan satu perkara yang biasa-biasa. Menekan dada seorang dengan lutut itu boleh menyebabkan kematian kerana kecederaan dalaman. Nasib baiklah tiada kematian. Kalau ada, ini bahaya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.